Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Boleh respon kalau dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al Qur'anal karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jala'a ahzanina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله حجة لنا ولا علينا. Amma ba'. Yang dimuliakan, yang dipertua Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir, Ustaz Ahmad Farhan bin Ahmad Azhar, khususnya Raisah Barisan AJKT Berkesam sesi 19 19-20. Sesi 20-21. Minta maaf. Seterusnya hadirin hadirat, para penonton di Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ini kita masih lagi dikurniakan pelbagai nikmat, dan nikmat terbesar yang kita perlu syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Baik, hari ini kita akan sambung bersama perkongsian berkaitan sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Dr. Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi Hafizahullah Ta'ala, iaitu kitab Ma'a Qasasis Sabiqin fil Quranil Karim. InsyaAllah pada petang ini kita akan masuk pada bab ataupun kisah Sahibul Jannatain, kisah pemilik dua kebun. Kisah pemilik dua kebun daripada surah Al-Kahfi. Sebelum ini kita telah masuk kisah yang pertama dalam surah Al-Kahfi, iaitu Ashabul Kahfi. Kemudian kita masuk ke kisah yang seterusnya dalam surah Al-Kahfi, iaitu kisah pemilik dua kebun. Baik, ia bermula daripada ayat ke-32 sehinggalah ayat 46. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 396. Baik. Jadinya kisah pemilik dua kebun ni adalah kisah yang sangat penting pada hari ini. Apatah lagi zaman hari ini dikenali dengan zaman fitnah. Sebahagian besar antara fitnah dunia pada hari ini adalah fitnah kebendaan ataupun materialism. Maka dalam penceritaan ini kita boleh mengambil beberapa pengajaran, iaitu yang pertama, tabiat manusia di dunia, Allah tidak akan menyekat rezeki orang yang kufur. Sama ada diberi iman ataupun orang yang tidak beriman, Allah tak akan sekat rezeki mereka. Sebaliknya, Allah memberikan rezeki kepada siapa yang berusaha untuk memperolehi kekayaan. Pada masa yang sama, Allah menyediakan akhirat untuk balas golongan yang lupa dalam kehidupan dunia. Ini yang kita kena tahu untuk permulaan kisah ni lah. Jadinya kisah ini secara ringkasnya dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dua orang lelaki yang beza dari sudut kehidupan mereka. Seorang yang beriman dan seorang lagi kafir. Yang beriman tu tidak memiliki apa-apa bentuk kenikmatan dunia, dan yang seorang kafir tu Allah mengurniakan kepada dia dua buah kebun yang cantik dan luas. Tengok muka surat 357. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menguji ataupun memberi ujian kepada lelaki tersebut, lelaki yang kafir tu,
dengan ujian dunia dan keseronokan yang dia miliki. Dan dia rasa lelaki kafir tu, dia rasa yang dia memiliki semua benda, sehingga kan dia lupa bahawasanya Allah Subhanahu Taala itu wujud dan hari kebangkitan itu ada. Maka dia menyombongkan diri, dia rasa sombong, takabur dengan sahabatnya yang beriman. Bahkan dia berkata kepada sahabatnya, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku ni paling banyak harta dan pengikut aku ramai. Kemudian mereka berdua pergi ke syurga, pergi ke kebunnya, melihat kebunnya yang dikelilingi oleh buah anggur. Ada 2 buah kebun, kiltal jannatayn atas ukulaha walam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Ayat sebelumnya, ayat 32, ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Kami jadikan bagi salah seorang daripada mereka berdua 2 buah kebun daripada anggur, wa hafafnahuma, dan dikelilingi 2 kebun tu dengan binakhlin, dengan tamar, dan kami jadikan di antara kedua kebun itu pelbagai lagi tanaman yang lain. Dan sehingga kan dia rajul kafir tu, dia rasa yang kebunnya tidak akan hancur, tidak akan binasa. Pada ayat yang 35, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dia merasakan bahawasanya kebunnya akan kekal, apa yang dia miliki akan kekal sehingga bila-bila. Dan wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan wa la irudtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan dia rasa bahawasanya hari kiamat ni tak akan berlaku, dan jika berlaku dan dikembalikan kepada Allah SWT, bahkan dia akan mendapat lebih daripada apa yang telah dimiliki di dunia. Ni apa yang dia rasa lah. Okey, kemudian qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Kemudian seorang sahabatnya menegur ketika berbicara bersamanya, akafarta billadhi khalaqaka min turab. Kawannya yang mukmin itu berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu daripada tanah, kemudian daripada setitis air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang lelaki yang sempurna. Tadi dia dah mendakwa bahawasanya yang dia akan kekal sampai bila-bila, tak akan berlakunya hari kiamat. Kemudian dan dia rasa bahawasanya Allah sayang dia, maka sebab itulah Allah beri pelbagai nikmat kepada dia. Tuhan memberi nikmat pelbagai kepada dia. Dia rasa begitulah. Jadinya sahabat yang beriman tadi tu, dia telah memotong hawa nafsu rajul kafir tadi tu, dengan supaya dia tidak bersangka bahawa Allah sayang dia lah. Baik. Kemudian yang rajul mukmin tadi tu, dia memberi peringatan bahawasanya nikmat ini akan hancur, akan hilang dan sebagainya. Tetapi dia tidak, rajul kafir tadi tu tidak menerima teguran tersebut. Lalu Allah Subhanahu Taala menghancurkan 2 kebun yang dimiliki oleh rajul kafir tadi tu, seorang lelaki yang kafir tadi tu. Lalu barulah dia rasa menyesal. Menyesal dengan tindakan yang telah dilaksanakan. Dia rasa sombong, maka penyesalan itu sia-sia sahajalah. Baik. Dan yang kekal hanyalah amal-amal soleh.
wal baqiyatus salihat. Okey. Dan ini cerita ringkas lah, cerita ringkas yang ada di muka surat 357 sehinggalah 359. Jadinya kita pergi satu-satu. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam ayat ke-32, wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Allah Subhanahu Wa Taala meminta kepada Nabi SAW untuk menceritakan kepada mereka, musyrikin Quraisy, satu kisah, perumpamaan dua orang lelaki yang telah diberikan salah seorang daripada mereka berdua ni dua kebun. Perumpamaan, maka dibahaskan oleh Syekh Salah Al-Fatah Al-Khalidi hafizahullah taala, menerangkan bahawasanya perumpamaan di sini membawa kepada kisah yang benar, kisah yang benar. Jadinya sebahagian daripada pengkaji-pengkaji kisah Sahibul Jannatain ini, Syekh Salah menyebutkan bahawasanya pengkaji-pengkaji ni mereka mengatakan bahawa kisah dalam Al-Quran adalah kisah yang berkait dengan Sahibul Jannatain ini adalah kisah yang tidak berlaku secara real, tidak berlaku, ataupun dia sekadar cerita dongeng. Tetapi Syekh Salah ni lah membalas semula kan, dan ulama menyatakan bahawa kisah-kisah dalam Al-Quran adalah kisah yang benar-benar berlaku, real, bukan ditokok tambah, bukan dongeng. Ini yang disebutkan daripada ayat 32. Dan sentiasa diingatkan semula bahawasanya kisah-kisah dalam Al-Quran, Syekh Salah menyebutkan bahawa kita jangan keluar daripada tujuan penceritaan kisah dalam Al-Quran. Kisah dalam Al-Quran, siapa nama dua orang ni kita tak perlu tahu, dia tinggal dekat mana kita tak perlu tahu. Bahkan kisah-kisah lain pun sama. Kadang-kadang kita terlarut dengan benda-benda yang tidak mengubah pengajaran daripada penceritaan tersebut. Sebagai contoh, kisah Ashabul Kahfi, siapa nama dia, anjing dia macam mana, bulunya warna apa, guanya kat mana. Tak kisahlah gua dia kat mana pun, dekat Malaysia ke, dekat Mesir ke, dekat negara mana-mana pun, ia tetap tidak merubah pengajaran yang perlu kita ambil sebagai pedoman hidup seharian kita. Baik, maka kisah atau perumpamaan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, khususnya kepada Nabi SAW, umumnya kepada kita semua, untuk membetulkan akidah kita. Ketika mana seorang yang beriman tadi itu, seorang lelaki yang beriman, dia tetap pendirian dia teguh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia bersyukur walaupun dia tidak memiliki pelbagai nikmat yang lain. Dan di situ juga dan di sini juga Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan akibat sekiranya kita lalai daripada melaksanakan tuntutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita pelbagai nikmat tapi kita lalai. Jadinya muka surat 362, Allah Subhanahu Wa Taala memberi pelbagai nikmat dunia kepada orang kafir. Mungkin satu persoalan, kalau fikir logiknya, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan pelbagai nikmat kepada orang yang tidak beriman kepadanya, tetapi orang yang beriman tidak diberikan nikmat-nikmat lain. Contoh orang beriman tak kaya, orang barat kaya, Amerika kaya, tapi orang beriman tak kaya. Mengapa? Maka sekiranya kita berfikir dengan pemikiran macam ni, sebegini, menganggap kebenaran dan salah itu diukur dengan fahaman kebendaan, materialisme. Jika dia kaya, menganggap dia benar, salah lah, ni salah. Jadinya kalau macam tu, ada je orang yang beriman, dia kaya, ada juga. Dan ada juga orang yang beriman, dia sakit. So kita tidak boleh kata orang yang jahat itu
Orang kafir itu apabila dia sakit, kita katakan kepada dia, itulah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah azab kamu. Kita jangan kata begitu. Sebab apa? Sebab orang beriman pun berisiko untuk menghadapi penyakit, pelbagai penyakit. Jadinya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan rezeki kepada mereka yang bukan beriman? Di sini kita dapat fahami bahawasanya sunnatullah Subhanahu Wa Taala, undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa siapa yang berusaha dia akan dapat. Siapa yang berusaha dia akan dapat. Tak kisahlah dia orang beriman ke, dia orang yang tidak beriman ke, maka siapa yang berusaha dia akan dapatlah. Jadinya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat dunia kepada orang kafir ini adalah sebagai ujian. Allah memberikan dia 2 kebun daripada anggur, dikelilingi pula dengan tamar, dan di antara keduanya ada tanaman-tanaman lain. Kita bayangkanlah, contoh ada 2 kebun, 2 kebun anggur, kemudian dikelilingi oleh tamar. Lepas tu di antara kedua-duanya tu ada tanaman lain. Kemudian ada sungai pula, menggambarkan nikmat yang dikurniakan Allah SWT kepada orang kafir ini sangat banyak lah, sangat banyak. Baik. Tetapi lelaki yang mukmin tadi tu tidak memiliki apa-apa keseronokan dunia pun. Sebab itulah rajul kafir tadi tu dia belagak kepada orang yang mukmin. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Akulah paling banyak harta dan pengikutku ramai. Dan di sini kita dapat mengambillah satu pengajaran bahawasanya pada zaman hari ini, akhir zaman, orang boleh membeli penyokong dengan duit. Dia ada harta, dia ada kebun, dia boleh beli ataupun beri kepada pengikut-pengikutnya. Kalau hari ini mungkin Facebook kita boleh beli likers, dan sebagainya lah. Sebab apa orang yang beriman ini tidak memiliki kepentingan yang lain, tidak memiliki kepentingan lain. Jadinya kita boleh fahamlah bahawasanya pengikut ataupun orang yang beriman mesti kebanyakannya dalam golongan yang lemah. Kalau pada fasa awal Islam di Makkah, diceritakan bagaimana pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi Muhammad SAW di kalangan du'afa, orang yang lemah, orang yang miskin. Diceritakan ketika mana Raja Heraklius, ketika Abu Sufyan dihantar utusan oleh Nabi Muhammad SAW, dan diceritakan ditanya oleh Raja Heraklius, bagaimanakah ciri-ciri kaum ataupun pengikut Nabi Muhammad SAW? Adakah di kalangan du'afa ataupun syurafa, ternama? Adakah pengikut Nabi Muhammad SAW di kalangan ternama ataupun yang lemah? Lalu Abu Sufyan menjawab, pengikutnya di kalangan orang yang lemah. Jadinya Raja Heraklius berkata, itulah pengikut para Nabi dan Rasul, seakan-akan sama dengan pengikut Nabi Isa AS. Tetapi di atas kepentingan politiknya, Raja Heraklius yang mengetahui kebenaran itu, dia tidak turut beriman dengan Rasulullah SAW. Jadinya orang yang lemah ini ataupun orang yang miskin ni, dia tidak mempunyai apa-apa kepentingan untuk dia berpegang dengan kebenaran. Akan tetapi sekiranya kita kaya, kita mempunyai harta yang banyak, kadang-kadang kita berpotensi untuk menyembunyikan kebenaran. Sekiranya kalau kita berkata yang benar, takut kita dikecam dan sebagainya. Itu mereka yang mempunyai kepentingan lah. Jadinya kita simpulkan bahawa ayat ini Allah SWT memberikan pelbagai nikmat kepada orang kafir, dan tidak diberikan apa-apa kepada orang yang beriman. Ia adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maksud kedua-dua lelaki ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai nikmat. Lalu dia jatuh dengan ataupun dia gagal dengan imtihannya, dengan ujiannya. Dan dia bertambah kufur pula tu. Dia bertambah kufur, bertambah ingkar. Akan tetapi orang yang beriman, yang tidak mempunyai apa-apa kepentingan, tidak mempunyai apa-apa harta, dia telah berjaya daripada imtihan, daripada ujian tersebut, dan bertambah keimanannya. Sebab itulah nikmat ni juga menjadi ujian. Nikmat menjadi ujian, dan musibah juga menjadi ujian. Allah Subhanahu Wa Taala menguji orang yang dikurniakan nikmat dengan ujian. Kalau diberi nikmat, adakah dia bersyukur ataupun tidak. Kalau dia bersyukur, dia berjaya. Akan tetapi kalau dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menguji orang yang menerima musibah. Kalau dia menerima musibah, adakah dia bersabar ataupun tidak. Kalau dia bersabar, maka dia akan berjaya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawasanya kemuliaan di sisi Allah SWT itu bukan pada bentuk yang luaran, dan harta itu bukan tanda Allah muliakan dia, dan tidak memiliki apa-apa bukan tanda Allah Subhanahu Wa Taala menghina dia, yang disebutkan dalam syarahan Syekh Shalih Al Khalidi. Maka Allah SWT juga mencela dalam Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mencela mereka yang mendapat nikmat kemudian lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Adapun apabila manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah dengan ujian Allah memuliakan dia, Allah wa na'amahu, Allah memberikan kemewahan kepada dia, fayaqulu rabbi akraman. Dia berkata, Allah telah muliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun apabila dia diuji dengan kesempitan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan. Dia berkata dengan dia merepek, berkata, Tuhanku telah menghinakan aku. Jadi di sini kita dapat faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dunia kepada siapa yang disuka dan kepada siapa yang tidak disukai. Allah bagi dunia ni, Allah beri kemewahan ni kepada siapa yang Allah suka dan kepada siapa yang Allah tak suka. Akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan iman ataupun agama kepada siapa yang melainkan mereka yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tadilah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pelbagai nikmat rezeki kepada orang kafir juga, selagi mana dia berusaha. Baik. Kemudian qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan fa asa. Itu yang lain. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Maka berkatalah seorang yang beriman tadi ketika mana dia tengah berbicara wa huwa yuhawiruhu dengan orang kafir tadi itu, akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apakah kau lupa atau apakah kamu kufur dengan tak ingat ke Allah telah menciptakan kamu daripada tanah, daripada air mani, dan kemudian kamu ni akan dikembalikan juga dengan tanah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi aku lakinnahu wallahu rabbi, Allah ni Tuhanku, wala usyriku bi rabbi ahadah, dan aku tidak akan mensyirikkan Tuhanku dengan satu yang lain.
Dan mengapakah ketika mana kamu masuk, idza khalata jannataka qulta masyaallah la quwata illa. Kenapa kamu ketika masuk kamu tak sebut masyaallah la quwata illa billah? Kamu tak sebut apa? Semua ini dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada upaya ataupun tidak ada kuasa yang melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya sahabatnya yang beriman tadi itu menegur sahabatnya yang kafir, sepatutnya kamu kena bersyukur. Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan pelbagai nikmat, sepatutnya kamu kena bersyukur. Dan tanda syukur seseorang itu dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taalanya, dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dia mestilah menggunakan nikmat itu pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini juga kita boleh ambil satu istifadah atau pengajaran. Kalau kita nak bersama dengan orang yang tengah belagak ni ataupun tengah sombong, tengah takabur dengan nikmat yang dia dapat, maka kita kena dengar dulu apa yang dikata, kemudian baru tegur dia. Begitu juga ketika mana kalau seseorang itu ingin menceritakan pelbagai nikmat yang dia hadapi, yang dia dapat, dia kena tengok juga dia kena tengok juga latar belakang orang yang dia nak cakap tu. Barangkali orang yang nak cakap tu tidak memiliki apa-apa pun. Sebagai contoh, kalau dia tak ada kereta ke, dia tak ada motor ke, dikata kat kawan yang dia tak ada barang tu, kereta aku besar, motor aku Benelli pula, sedangkan kawan tadi tu tak ada motor pun. Maka kita kena jaga hati kawan-kawan kita lah. Baik. Dan lafaz masya-Allah la quwata illa billah ni adalah lafaz syukur yang sepatutnya kita ungkapkan apabila mendapat pelbagai nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menggambarkan apa yang Allah kehendak ni mesti akan dapat. Sebab itulah Allah memberikan kepada kita apa yang kita perlu, bukan apa yang kita nak. Kadang-kadang kita mohon sekian, tapi Allah bagi yang lain. Maka di sini kita dapat faham bahawa Allah berikan kepada kita apa yang kita perlu. Kita perlu pelbagailah. Kita perlukan kesihatan, pelbagai lagi nikmat yang kita tak minta tapi kita dapat. Baik. Dan lafaz masya-Allah la quwata illa billah ini juga menggambarkan keimanan seseorang lah, bukti keimanan seseorang apabila dia berkata, dan menunjukkan tawaduknya seseorang itu. Dan dia menyuruh sahabatnya yang kafir tadi tu untuk menggunakan nikmat yang dia dapat ni sebagai hamba Allah SWT. Gunakanlah apa-apa dengan sebaiknya. Gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT ke, untuk mengingatinya ke, untuk bantu orang dan sebagainya. Sebab itulah teringat satu tweet daripada Ustaz Aimi Akmal, disebutkan kalau kita rugi tapi menguntungkan Islam, itu adalah pengorbanan. Dinamakan pengorbanan. Kita rugi tapi menguntungkan Islam, kita rugi dari sudut mungkin tenaga, duit kita kena keluarkan, tapi duit itu kita gunakan untuk kegunaan Islam. Contoh infak kat masjid ke, untuk pembangunan masjid ke, dan apa-apalah, program dan sebagainya, menguntungkan Islam, maka itu adalah pengorbanan. Kalau kita untung dan menguntungkan Islam, itu tanda hikmah. Hikmah ni bijaksana, kebijaksanaan. Dia menggambarkan dia bijak dalam menguruskan sesuatu. Yang ketiga, kalau kita rugi dan merugikan Islam, ini nama dia adalah bodoh sombong. Dan yang keempat, kalau kita untung tapi merugikan Islam pula, ini dinamakan jual agama lah. Soalan ini kita timbang, untung rugi ni pakai apa?
sama ada ilmu ataupun nafsu. Baik, itu selingan lah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perihal sahabatnya yang kafir tadi tu. Setelah ditegur tetap tidak terima, kan? Kalau kita fikir logiknya, kalau diterima nasihat yang diberikan oleh rajul mukmin tadi tu, kebunnya takkan hancur. Kebunnya tak akan hancur, tapi dia bertambah kufurnya lagi, bertambah belagaknya lagi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, orang yang beriman tadi berkata, fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini, dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Au yusbihama uhaghauran falan tastati' lahu talaba. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ayat 42, wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan kebunnya. Maka dia menyesal, membalik-balikkan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Dia dah belanjakan banyak harta untuk kegunaan kebunnya, lalu Allah SWT hancurkan. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, aduhai, kiranya dahulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Baik. Setelah dia menyesal sebab apa? Sebab dah banyak belanja sudah banyak belanja duit dia untuk kebun dia. Tiba-tiba hancur pula kan. Dan walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Kekuasaan untuk memberi pertolongan ini adalah hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala sebenar-benarnya. Tidak ada pertolongan yang lain melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dia kaya sebanyak mana pun, Allah Subhanahu Wa Taala juga yang paling berkuasa. Jadinya muka surat 373, setelah Al-Quran menceritakan kerugian yang terjadi kepada lelaki kafir tadi tu, telah hancurnya, Al-Quran menyebutkan hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Ayat 44. Di sana pertolongan itu hanya daripada Allah SWT yang maha hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. Jadinya inilah cara Al-Quran mengemukakan bukti-bukti bahawa Al-Quran ini adalah benar. Apa yang Allah katakan ini benar. Maka siapa yang meminta pertolongan kepada Allah SWT, dia dikira berjaya. Dan siapa yang tidak mengembalikan satu permasalahan ataupun lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan rugilah. Jadinya orang yang beriman tadi tu, yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia menjadikan Allah ni sebagai tempat untuk minta pertolongan, dan dia berharap dengannya, berharap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dia menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala ni pembela dia, penolong dia, pendukung dia. Dan dia juga membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tadi tu, huwa rabbi wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam doa kunut kita selalu dengar,
Allahumma adina fi man hadait wa tawallana fi man tawallait. Wahai Allah, lindungilah aku, belalah aku sebagaimana kamu melindungi membela orang lain. Maka orang yang beriman yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala ni sebagai pertolongan, dia berjaya. Dia berjaya. Dan dia menyedari bahawasanya Allah lah yang memberi pahala. Orang lain tak boleh bagi pahala kepada dia, orang lain tak boleh bantu dia dan sebagainya. Dan sebaik-baik pemberi kesudahan yang bahagia kepada hamba-Nya yang taat. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Allah lah yang paling baik memberi ganjaran pahala dan paling baik menilai kesudahan sama ada hamba-Nya itu taat kepada Allah SWT. Adapun ar-rajulul kafir, dia telah menjadikan kebendaan dia, harta dia sebagai penolong dia, sebagai pendukung dia, bukan Allah SWT. Dan dia rasa bangga dengan dia punya harta. Baik. Kemudian ayat 45, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah Subhanahu Wa Taala katakan, berilah perumpamaan kepada mereka manusia, kehidupan dunia adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, maka tumbuh-tumbuhan di muka bumi menjadi subur kerananya. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering lalu diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka Al-Quran memberikan perumpamaan yang lain, menerangkan tentang telah menceritakan tentang kisah sahibul jannah ni. So kisah dia dah habis. Allah dah hancurkan kebunnya. Lalu Allah SWT menceritakan satu perumpamaan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ni mampu untuk menghancurkan kebunnya dengan sekelip mata sahaja. Dengan sekelip mata sahaja. Walaupun pemilik kebun itu dia beranggapan dan dia berharap bahawasanya kebunnya akan berterusan, tidak akan hancur, kekal dan sebagainya. Begitulah juga dunia. Al-hayatud dunya kulluha qasirah sari'ah zailah. Cepatnya hilang, akan cepat hancur. Seperti sebagai contoh perumpamaan yang dikemukakan oleh Allah SWT pada ayat 45 ni, seperti air hujan yang diturunkan oleh Allah SWT dalam tempoh yang sekejap, kemudian campur dengan tanah-tanah di muka bumi ini, kemudian tiba-tiba kering balik. Contoh kalau pokok tu tengah basah, lepas tu kering, mula hujan turun, so pokok tu basah, tiba-tiba kering, fa asbaha hashiman, kering, hancur, ditiup angin. Daun tu pun kering, ditiup angin, tadruhu riyah, ditiup angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa terhadap semua sesuatu. Maka ini perumpamaan yang diumpamakan oleh Al-Quran. Kehidupan dunia seperti air hujan, ataupun air hujan yang turun, kemudian fakhtalata bihi nabatul ard, dicampur dengan tanah, fa asbaha hashiman tadruhu riyah, kemudian menjadi kering, tanaman tu menjadi kering lalu ditiup angin, tadruhu riyah. Begitu juga kehidupan dunia keseluruhannya begitu. Datang sekejap, kebunnya banyak, lalu Allah SWT boleh berkuasa untuk hancurkan kebunnya. Dan di sini juga Allah SWT menyebutkan dengan huruf fa, dekat perkataan fakhtalata, fa asbaha hashima. Fa di sini membawa maksud tertib, membawa faedah tertib, menggambarkan laju. Lepas ni terus lalu, terus Allah hancurkan.
Baik. Kemudian yang ayat yang terakhir 46. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, anak pinak adalah perhiasan hidup di dunia. Adalah perhiasan hidup di dunia. Setelah mana Allah SWT menerangkan tentang kehidupan dunia yang akan hancur, yang akan hancur, antaranya adalah al-mal wal banun. Perhiasan hidup di dunia yang akan hancur ataupun yang akan hilang adalah anak dan harta. Al-mal wal banun. Maka al-mal wal banun bukanlah tujuan yang paling penting untuk kita hidup di dunia ni. Sebab itulah dikaitkan dengan perkataan zinah. Zinatul hayatid dunya. Kalimah zinah sesuatu yang berada di luar, perhiasan untuk hanya mencantikkan sahaja, untuk mencantikkan, untuk menambahkan kenikmatan, keseronokan. Maka ini kita boleh anggapkan bahawasanya harta dan anak pinak ni dia hanya sekadar hiasan untuk kita bertambah seronok, sebab itulah Syekh Salah menyebutkan ada 3 jenis perhiasan. Zinatun nafsiyah, perhiasan diri. Perhiasan diri yang kita kena ada iaitu al-ilmu, ilmu al-i'tiqadat, keimanan ataupun kepercayaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah zinatun badaniyah, perhiasan badan kita lah, jasad kita, iaitu al-quwwah, kekuatan, tubuh badan sihat, rupa parah cantik, walaupun tak handsome ke, tapi sedap mata memandang. Yang ketiga zinatun kharijiyah, iaitu harta, al-mal, kalmal. Maka diiktibar bahawasanya al-mal wal banin zinatul hayatid dunya. Zinatul hayatid dunya adalah perhiasan kehidupan dunia. Tapi bukan bermakna kita kena mengabaikannya. Syekh Salah menyebutkan la ya'ni ihmalahuma, bukan bermaksud kita kena mengabaikannya, wa tarkahuma, meninggalkannya, tapi kita menggunakannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebutkan pemiliknya, menyebutkan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Muslim juga dituntut untuk bertaamul, bermuamalah bersama, bercampur dengan masyarakat. Sebab itulah ada hadis menyebutkan al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang yang beriman yang bercampur dengan manusia, dia bersabar dengan kerenah kaumnya, dia akan mendapat ganjaran pahala yang lebih baik daripada orang yang beriman, tapi tidak bercampur dengan masyarakat dan tidak sabar dengan kerenah kaum-kaumnya. Baik. Di ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala dia juga menyebut dalam surah Ali Imran ayat 14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril munqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Manusia ni dihiaskan dengan suka benda yang diinginkan oleh nafsu. Antaranya ialah perempuan, anak beranak, anak pinak, wal qanatiril munqantarah, harta benda ni dari kalangan apa? Dari kalangan emas, dari bentuk emas, perak, wal khailil musawwamah, kuda yang terlatih. Kalau nak dikiaskan hari ini, kenderaan lah. Kalau dulu mungkin kuda yang telah dilatih, hebat dalam berperang, dan sebagainya. Tapi hari ini mungkin kenderaan yang kita paling suka, kenderaan kereta, motor, yang telah dilatih ataupun mungkin telah dimodified kan. Kita suka benda tu. Wal an'ami wal harth, dan binatang-binatang, wal harth, tanaman. Jadi ini semua adalah perhiasan dunia. Maka Allah SWT menyifatkan bahawa al-mal wal banin adalah perhiasan.
bukan bermakna kita kena tinggalkannya dan bukan menjadi tujuan fokus untuk kita sampai lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ada kisah seorang sahabat nama dia Sayyidina Hanzalah. Ketika mana bersama dengan Nabi, dia nangis dengan peringatan daripada Nabi. Kemudian dia balik ke rumah, dia terus rasa seronok, terus rasa seronok. Sebab apa? Sebab main dengan anak-anak dia. Anak-anaknya. So fitrah manusia adalah suka bermain dengan anak-anak, suka akan semua yang disebutkan tadi itu, harta dan sebagainya. Tapi kemudian Hanzalah keluar keesokan harinya, qad nafaqa Hanzalah, aku telah munafik. Hanzalah telah munafik. Ini nilai para sahabat, dia menyedari bahawasanya dia telah lalai, sehingga kan dia merasakan diri dia sudah jadi munafik. Kemudian Hanzalah berjumpa dengan Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Lalu Rasulullah SAW sebut sa'ah ya Hanzalah, sekejap boleh, sebentar boleh, jangan terlampau seronok sangat. Maka itu fitrah manusia, suka perhiasan dunia dari kalangan wanita, anak beranak dan harta benda. Jadinya al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tadi tu dah sebut perhiasan dunia, al-mal wal banun. Kemudian Allah SWT menyebutkan amal-amal soleh yang kekal. Apa dia yang kekal tu, kan? Disebutkan antaranya adalah diriwayatkan oleh ataupun disebutkan oleh Ibnu Abbas, innaha as-salawatul khams, solat fardu. Ada juga Ibnu Abbas sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Daripada Uthman Ibnu Affan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian Ibnu Abbas juga ada sebut amal soleh yang kekal itu juga adalah al-kalamut tayyib, ucapan yang baik, ucapan yang menenangkan orang, tidak mempelekeh orang, tidak mengeluarkan kata yang kesat dan sebagainya. Dan ada juga yang meriwayatkan iaitu a'malus salihah kulluha, amal-amal yang baik keseluruhannya. Jadinya kalau kita lihat semua ucapan-ucapan ini, yang maksud dengan al-baqiyatus salihat ni semua hampir-hampir saja, tidak ada bertentangan langsung lah. Jadi kita boleh guna semua ni secara umumnya lah. Baik. Dan antara yang lain disebutkan hadis yang kita selalu dengar, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'ulah. Tiga benda yang kita kena fokus untuk meneruskan pahala kita ketika di dunia. Bukan waktu mati baru kita nak fokus benda ni, tapi di dunia, sejak di dunia. Iaitu yang pertama adalah sedekah yang sentiasa mengalir. Kita infakkan ke masjid, kita infakkan untuk kegunaan Islam. Selagi mana dia bermanfaat kepada manusia, maka pahala itu akan mengalir. Hatta kita mati nanti, pahala itu tetap akan mengalir. Sebab itulah kita jangan sedekah waktu dah mati nanti. Dah sedekah baru kita nak sedekah, dah mati baru kita nak sedekah. Sebab apa? Sebab harta yang selepas kita mati itu adalah harta waris kita. Maka waktu hidup ni lah kita kena sedekah. Dan walaupun, dan sebenarnya tiga amalan ini adalah untuk menyeronokkan orang lain. Kita sedekah dekat orang lain, siapa yang seronok? Kita ataupun dia akan seronok. Walaupun Allah SWT akan gantikan, akan menambahkan rezeki, tetapi dia menyeronokkan orang lain. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kita sebarkan benda yang manfaat kepada masyarakat, kepada kawan rumah dan sebagainya. Maka yang bertambah ilmu, kita ataupun dia yang tambah ilmu. Maka kita kena kongsikan. Dan anak soleh yang baiklah, anak soleh
yang diboleh hidup dengan keadaan yang baik ketika mana kita telah meninggal nanti. Maka ini sahaja perkongsian kita bersama daripada kisah sahibul jannatain, pemilik dua kebun. Mudah-mudahan kita semua boleh ambil iktibar lah daripada semua penceritaan yang kita dengarkan tadi. Kalau dalam kitab ni sebutkan khulasah ataupun pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ini adalah yang tadi tu, kisah ni kisah yang benar, bukan perumpamaan yang secara dongeng sahaja. Jangan sombong, jangan belagak. Allah SWT menguji kedua-dua orang lelaki ini, siapa yang berjaya, iaitu orang yang beriman. Walaupun dia tidak memiliki apa-apa langsung. Kerana apa? Kerana orang lelaki itu dia menjadikan Allah SWT ni adalah pendokong dia, pembela dia, walaupun tidak memiliki apa-apa kepentingan. Baik, atafi bihadzal qadr, syukran ala husni istimaikum. Nas'alullah an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul albab. Wa la taj'alna minal ladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.